terpelihara dengan adanya istiqamah. Istiqamah ialah seseorang itu al-mudawamah alal khair, iaitu dia sentiasa melakukan perkara kebaikan berterusan. Dan istiqamah ini merupakan di antara karamah yang paling besar. Itulah kata para ulama, antara karamah yang paling hebat ialah istiqamah. Istiqamah satu benda yang sangat sukar untuk kita lakukan. Tetapi dalam perkara istiqamah ini ada tips dan panduan yang diberikan oleh Nabi SAW dalam kita nak terus beristiqamah, iaitu amalan itu kita jangan melihat kepada kuantiti, kita melihat kepada kualiti amal. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi sebutkan ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. So jangan kita tengok orang buat amalan lebih banyak daripada kita rasa down, jangan. Yang penting kita buat amalan tak banyak pun tak apa, tapi amalan kita merupakan amalan yang berkualiti dan ia berterusan. Itu lebih Allah suka berbanding orang yang beramal banyak tetapi terputus-putus. So kita doa kepada Allah Azza wa Jalla agar dikurniakan istiqamah dalam perkara dalam melakukan kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadis berikutnya yang ke-22 daripada Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita idza sallaytul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah qala na'am. Maksudnya daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan terdapat seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, apakah pandanganmu jika aku mendirikan solat yang fardu, berpuasa pada bulan Ramadan, menghalalkan perkara yang halal, mengharamkan perkara yang haram, dan aku tidak menambah apa-apa lagi selain daripada itu, adakah aku akan memasuki syurga? Baginda menjawab, ya. Riwayat Muslim. Hadis yang ke-22 ini pula menyatakan kepada kita tentang apakah kewajipan yang perlu kita lakukan untuk kita masuk ke syurga Allah Azza wa Jalla sekurang-kurangnya, iaitu kita melaksanakan segala kewajipan. Itu yang paling utama. Yang wajib ialah benda yang Allah fardukan ke atas kita. Kalau kita buat, maka akan diberikan pahala oleh Allah. Sekiranya kita meninggalkan yang wajib, maka Allah Azza wa Jalla akan menghukum kita. So untuk masuk syurga Allah, yang paling simple ialah kita buat apa yang Allah fardukan, yang Allah wajibkan. Dalam masa yang sama, kita meninggalkan perkara-perkara yang Allah haramkan. Adapun yang sunat itu merupakan tambahan bagi amal kita. So fokus kita yang utama ialah fokus pada amalan yang wajib dan tinggalkan apa yang Allah haramkan. Kalau kita jaga itu, insya-Allah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga. Yang berikutnya hadis yang ke-23 daripada Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ard was-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru diya wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika kullun nasi yaghdu fabai'u nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Maksudnya daripada Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan itu sebahagian daripada iman. Ucapan alhamdulillah memenuhi neraca timbangan. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah kedua-duanya memenuhi ruangan di antara langit dengan bumi. Solat itu ialah cahaya, sedekah pula sebagai saksi. Sabar itu ialah sinaran. Al-Quran itu merupakan hujah bagimu dan hujah ke atasmu. Setiap manusia akan keluar pada waktu pagi lalu menjual dirinya, sama ada membebaskan dirinya dari api neraka atau mencelakakan dirinya, menghumban dirinya ke dalamnya. Riwayat Muslim. Hadis yang ke-23 ini pula menyatakan kepada kita beberapa perkara yang penting. Yang pertama ialah Nabi mulakan dengan at-tuhuru syatrul iman, iaitu kebersihan itu merupakan satu elemen yang penting dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana kebersihan itu merupakan salah satu syarat sah sesuatu ibadah kepada Allah. Nak solat kena bersih, nak
apa tu, nak buat haji atau umrah kena bersih dan sebagainya. So kebersihan merupakan sebahagian daripada iman, dan ia juga merupakan sebahagian daripada syarat sah sesuatu ibadah. Dan Allah Azza wa Jalla sangat mencintai hamba-hambanya yang bersih. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang yang bertaubat dan orang yang sentiasa membersihkan dirinya. Yang kedua ialah iman itu melibatkan ucapan dan juga amalan. Dan iman itu akan bertambah dan boleh berkurang dengan maksiat yang kita lakukan. Yang berikut Nabi pesan kepada kita agar kita memelihara solat 5 waktu kita. Was-salatu nur. Solat itu merupakan cahaya yang akan memimpin kita, memandu kita ke arah jalan yang lurus. So solat yang kita lakukan yang berkesan, mudah-mudahan ia akan memelihara kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan perkara-perkara yang mungkar. Yang berikutnya, Nabi pesan agar kita ini sentiasa al-ikthar min zikrillah azza wa jalla, memperbanyakkan zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan satu kalimah yang umum yang mencakupi segala perkara yang kita lakukan yang mengingatkan kita kepada Allah, itu zikir. Contoh sekarang kita belajar hadis 40, ini dinamakan majalis zikir, majlis zikir, kerana kita belajar tentang agama kita. Kita ingat pada Allah, ingat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini zikir. Dan zikir yang paling afdal ialah tilawah Al-Quran. Al-Quran merupakan zikir yang paling afdal untuk kita baca, untuk kita lazimi. Dan Al-Quran, kata Nabi SAW, boleh menjadi hujjah ke atas kita dan hujjah untuk kita. Hujjah untuk kita ialah hujjah kebaikan. Al-Quran akan datang pada hari akhirat. Nabi sebutkan as-siyam wal Quran yashfa'an. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada pelakunya. Dan Al-Quran boleh membantu kita, menjadi hujjah untuk kita. Dan Al-Quran juga boleh menjadi hujjah ke atas, iaitu hujjah keburukan. Ya Allah, hamba-Mu ini dia malas baca Quran. Ya Allah, hamba-Mu ini melupakan Al-Quran, tak mengamalkan Al-Quran. Boleh. Maka kita minta dengan Allah Azza wa Jalla agar menjadikan Al-Quran yang kita baca itu sebagai hujjah untuk kita dan bukanlah hujjah ke atas kita. Yang berikutnya ialah hadis ini juga memberikan peringatan kepada kita agar kita sentiasa memelihara diri kita daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat, dan kita cuba untuk mencari redha Allah dalam setiap perkara yang kita lakukan. Hadis berikut yang ke-24 daripada Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jal annahu qala ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu ya ibadi kullukum dallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni ut'imtum ya ibadi kullukum 'arrin illa man kasawtuhu fastaksuni aksukum ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum ya ibadi innakum lam tablughu dhurri fatadurruni wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أفجار قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. Maksudnya daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh baginda daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriku kezaliman dan aku menjadikannya di kalangan kamu sebagai suatu perkara yang diharamkan. Maka janganlah kamu menzalimi sesama kamu. Wahai hamba-hambaku,
kamu semua dalam keadaan sesat melainkan orang yang aku memberikan petunjuk kepadanya. Maka mohonlah petunjuk daripadaku. Nescaya aku akan memberikan kepadanya petunjuk. Wahai hamba-hambaku, kamu semua dalam keadaan lapar melainkan orang yang aku beri kepadanya makanan. Maka mohonlah makanan daripadaku. Nescaya aku akan berikan kepada kamu makanan. Wahai hamba-hambaku, kamu semua dalam keadaan bertelanjang melainkan orang yang aku berikan kepadanya pakaian. Maka mohonlah pakaian daripadaku. Nescaya aku akan berikan kepada kamu pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu sering melakukan dosa pada siang dan malam, dan aku mengampunkan semua dosa kamu. Maka mohonlah keampunan daripadaku. Nescaya aku akan ampuni kamu. Wahai hamba-hambaku, selama-lamanya tidak ada mudarat yang dapat kamu lakukan terhadapku, sebagaimana tidak ada manfaat yang dapat kamu berikan kepadaku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang terdahulu dan terkemudian daripada kamu, daripada kalangan manusia dan jin, mempunyai hati bertakwa umpama hati orang yang paling bertakwa daripada kalangan kamu, nescaya hal itu tidak menambahkan apa-apa pun dalam kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang terdahulu dan terkemudian daripada kamu, daripada kalangan manusia dan jin, mempunyai hati yang jahat umpama hati orang yang paling jahat daripada kalangan kamu, nescaya hal itu juga tidak akan mengurangkan apa-apa pun dalam kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang terdahulu dan terkemudian daripada kamu, daripada kalangan manusia dan jin, berhimpun di suatu tempat yang tinggi, lalu mereka memohon kepadaku, iaitu meminta sesuatu pemberian, lantas aku perkenankan setiap permintaan mereka, nescaya hal itu tidak mengurangkan sedikit pun ada di sisiku, umpama dicelupkan sebatang jarum ke dalam air laut. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya hanya amalan kamu yang aku akan perhitungkannya bagi kamu. Kemudian aku akan sempurnakan pembalasannya. Maka sesiapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah. Manakala sesiapa yang mendapat selain daripada kebaikan, maka janganlah dia mencela melainkan pada dirinya sendiri. Riwayat Muslim. Hadis yang berikutnya ini, ia merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi ialah hadis di mana Rasulullah SAW menyandarkan bicaranya kepada Allah Azza wa Jalla. Fima yarwihi an rabbih, sebagaimana yang aku riwayatkan daripada Allah. Maka itu merupakan hadis qudsi. Dan hadis qudsi berbeza dengan Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan kalamullah, dan hadis qudsi juga merupakan ucapan Allah Azza wa Jalla. Tetapi ada perbezaan. Al-Quran merupakan kitab yang al-muta'abbad bitilawatih, yang menjadi ibadah yang boleh dibaca ketika salat. Adapun hadis qudsi, kalau kita baca ketika salat maka tidak sah. Yang berikutnya beza Al-Quran dengan hadis qudsi ini boleh untuk kita baca walaupun dalam keadaan uzur, dalam keadaan haid, nifas, dalam keadaan junub yang besar, maka tak salah kalau kita nak baca hadis qudsi, tidak haram. Adapun Al-Quran, tak boleh orang yang berjunub, orang yang haid, yang nifas, dalam hadas besar untuk membaca Al-Quran, hukumnya haram. Maka itu beza Al-Quran dengan hadis qudsi. Al-Quran mutawatir. Maksudnya orang yang menolak Al-Quran hukumnya kufur. Adapun hadis qudsi, ada hadis qudsi yang sahih, ada hadis qudsi yang hasan, ada yang dhaif, dan ada juga hadis qudsi yang palsu. Maka itu di antara perbezaan Al-Quran dengan hadis qudsi, walaupun kedua-duanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ialah hadis ini menceritakan kepada kita bahawa Allah Azza wa Jalla mengharamkan kezaliman pada zat Allah dan kepada kita sesama makhluk. Allah tidak akan berlaku zalim kepada hamba-hambanya. Kerana itulah Allah sifatnya adil, yang maha adil. Allah tidak akan berlaku zalim. Dalam Al-Quran Allah menyatakan wama ana bidhallamin lil abid. Allah tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Dan Allah melaknat hamba-hambanya yang berlaku zalim sesama mereka. Ala la'natullahi 'alal zalimin. Allah akan melaknat mereka yang zalim. Maka yang pertama, hadis ini mengajar kita agar jangan kita berlaku zalim kepada sesiapa pun. Dia ni muslim ke, non-muslim ke, jangan kita berlaku zalim kepada mereka. Orang yang zalim, doanya mustajab. Kan? Ittaqu da'watal mazlum. Takutlah kamu akan doa orang yang dizalimi,
Kerana doanya itu tidak ada hijab antaranya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan perkenankan. Maka jangan kita menzalimi orang. Yang kedua ialah hadis ini menunjukkan tentang betapa kita ini fakir. Kita ini hamba Allah yang lemah. Allah berikan kita petunjuk, hidayah. Allah memberikan kita makan, minum, pakaian. Semua itu Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita. So hakikatnya kita ni hamba Allah yang nothing, yang tak ada apa-apa pun. So kenapa kita nak bongkak, nak rasa bangga, nak rasa hebat, sombong dengan Allah Azza wa Jalla, sedangkan Allah yang memberikan segala-galanya yang kita miliki pada hari ini. Yang ketiga ialah hadis ini mengajar kita erti syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Bila mana kita tahu bahawa Allah merupakan pemberi nikmat kepada kita, petunjuk, makan, minum, pakaian, datang dari Allah Azza wa Jal. Sewajarnya kita ini mensyukuri segala nikmat tersebut. Dalam Al-Quran menyatakan wa qalil min ibadiyasy syakur. Amat sedikitlah dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. So kita doa kepada Allah Azza wa Jal agar menggolongkan kita daripada kalangan hamba yang bersyukur. Yang berikutnya hadis ini mengajar kita agar memperbanyakkan istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari akhirat kelak, jika nasib kita tidak baik, maka Allah menyatakan fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan Allah, salahkan diri kamu sendiri. Kamu yang malas beribadah, kamu yang cuai, kamu yang alpa, kamu yang lupa. Jangan salahkan Allah. Allah lah yang buat itu dan ini. Tak. Allah kata salahkan diri kamu sendiri. Dan sesiapa yang mendapati kebaikan pada hari akhirat, falyahmadillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu taala. Yang berikutnya daripada Abi Dzar, kata Abi Dzar, nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlu ad-duthur bil ujur yusalluna wa yatasaddaquna bi fudulihim awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amri bil ma'rufi sadaqah wa nahyi 'anil munkari sadaqah wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr? Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alayhi fiha wizrun fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Maksudnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu juga, beliau meriwayatkan sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang kaya telah mendapat pahala yang banyak. Mereka solat sebagaimana kami solat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, tetapi mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka. Baginda bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu yang kamu boleh bersedekah dengannya? Sesungguhnya setiap kali bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertahlil, menyuruh perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara yang mungkar, itu merupakan sedekah. Serta pada kemaluan seseorang, kamu pun merupakan sedekah. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, adakah apabila salah seorang daripada kami melepaskan syahwatnya, maka dia beroleh pahala? Baginda bersabda, bagaimana pandangan kamu jika dia melepaskan syahwatnya pada tempat haram? Adakah dia berdosa? Maka demikian jugalah apabila dia melepaskannya pada tempat yang halal, maka dia beroleh pahala. Riwayat Muslim. Hadis berikutnya ini menyatakan kepada kita bahawasanya antara ciri para sahabat radhiyallahu alaihim, mereka ini sentiasa ada sikap at-tanafus fil khair, berlumba-lumba nak melakukan kebaikan. So sahabat Nabi ini tidak semuanya kaya. Kebanyakan mereka yang miskin, fakir, tak ada duit, tak ada harta. So satu hari mereka mengadu Nabi SAW bahawasanya ada di antara sahabat ini yang kaya ini, mereka ini solat macam kami solat, puasa macam kami puasa, tapi mereka ini lebihnya yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan lebihan harta mereka. Lalu Nabi SAW memberikan jalan keluar bagi mereka yang tak mampu ini. Nabi kata, tidakkah Allah telah meletakkan pada setiap kali kita bertakbir, iaitu Allahu Akbar, kita bertahmid, Alhamdulillah,
kita bertahlil la ilaha illallah, kita bertasbih subhanallah, semua itu Allah akan kira sebagai pahala seakan-akan kita bersedekah. Maka Nabi SAW memberikan jalan keluar bagi sahabat yang susah ini untuk mereka memperbanyakkan zikir. Kerana pahalanya macam pahala orang yang bersedekah juga. Tetapi kita katakan sedekah dengan harta ini lebih besar pahalanya berbanding berzikir, kerana orang yang bersedekah dengan harta manfaatnya lebih besar. Kita bersedekah, kita tolong orang, maka kita bantu orang, kita ringankan beban orang, maka manfaatnya lebih besar berbanding orang yang berzikir, manfaatnya itu hanya akan diperolehi oleh dirinya sendiri. So sedekah, kalau kita tanya sedekah dengan duit atau sedekah dengan zikir yang lebih afdal, sedekah dengan harta lebih luas dan lebih besar. Yang berikutnya ialah hadis ini juga menunjukkan para sahabat ini dia ada ghibtah. Ghibtah ini macam hasad, tapi hasad yang dibenarkan oleh syarak. Hasad ialah kita dengki dengan orang dan dalam masa yang sama kita nak nikmat itu hilang daripada dia. Ini hasad yang agama kita tak benarkan. Adapun ghibtah iaitu kita dengki dengan orang tapi kita tak nak nikmat itu hilang daripada dia. Ini dengki yang dibenarkan. Para sahabat dia ada ghibtah, dengki, tapi dalam masa yang sama dia tak nak nikmat itu hilang daripada orang tersebut. Ini hasad yang dibenarkan. Yang berikutnya kita katakan bahawasanya Allah Azza wa Jal akan memberikan pahala kepada kita pada perkara-perkara yang memberi manfaat atau kebaikan. Sehingga Nabi sebutkan di akhir hadis, wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Pada kita ini bermesra dengan isteri kita, dengan suami kita pun dapat pahala. Sebab sahabat ini pelik. Adakah dengan kita ini sebab kita bersama dengan isteri untuk melunaskan nafsu syahwat kita? Pada para sahabat kata, itu pun dapat pahala ke? Nabi kata, kalau kita letakkan nafsu dan syahwat itu pada benda yang halal, maka Allah akan berikan pahala kepada kita. Tapi kalau kita letakkan nafsu dan syahwat pada benda yang haram, maka Allah Azza wa Jalla akan hukum ia sebagai satu dosa. So dalam perkara-perkara yang kita rasa macam pelik je, tapi itu satu kebaikan, jalan yang halal, maka di sana ada pahala yang Allah Azza wa Jalla akan sediakan kepada kita. Yang berikutnya adalah hadis yang ke-26 daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu ar-rajul fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu sadaqah wal kalimatu thayyibah sadaqah wa bi kulli khutwatin tamshiha ila as-salati sadaqah wa tumitul adha 'anil tariqi sadaqah. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap hari setiap sendi anggota manusia itu berhajat kepada sedekah apabila terbit sahaja matahari, iaitu dengan kamu mendamaikan di antara dua orang yang berbalah merupakan satu sedekah. Kamu membantu seseorang untuk menaiki kenderaannya atau mengangkat barang-barangnya ke atasnya merupakan satu sedekah. Ucapan yang baik merupakan satu sedekah. Setiap langkah yang melangkah bagi tujuan menghadiri solat merupakan satu sedekah. Dan menghilangkan bahaya yang berada di jalanan merupakan satu sedekah. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, ini hadis yang ke-26 yang masih lagi menghuraikan kepada kita tentang jalan-jalan kebaikan. Yang tadi kita bincang tentang beberapa zikir yang kalau kita amalkan, ia akan mendapat pahala umpama orang yang bersedekah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Dalam hadis Abi Hurairah ini, Nabi berikan jalan-jalan yang lain lagi. Antaranya ialah yang pertama, kita mendamaikan di antara dua orang yang bergaduh. Kita menjadi orang yang mendamaikan. Dan kalau kita mendamaikan antara dua orang yang bergaduh, maka Allah Azza wa Jalla akan memberikan pahala kepada kita umpama kita bersedekah. Dan dalam mendamaikan orang ini, agama kita memberikan kelonggaran untuk kita berbohong. Boleh kita jumpa si A, kita kata si B ni kata awak ni baik hati. Sedangkan si B tak kata pun. Kita pergi dekat si B, kita kata si A kata awak ni Masya Allah lah, baik, pemurah, penyayang.
Sedangkan si A pun tak kata macam tu. Kita bohong. Maka dengan sebab kita bohong itu, dengan tujuan nak mendamaikan, maka mereka berdamai, maka Islam membenarkan. Boleh kita berbohong pada perkara untuk mendamaikan antara dua orang yang bergaduh. So kita boleh menjadi seorang muslih yang mendamaikan. Boleh. Problemnya, jangan kita jadi batu api. Kita pergi curah lagi minyak dekat orang tengah marah. Si A kata awak ni hidung sengit lah, awak ni hitam lah, awak ni... Jangan. Batu api ni namam, dosa yang besar. La yadkhul jannah an-nam. Takkan masuk syurga orang yang suka mengadu domba, memburuk-burukkan orang. Tak. Kita nak dia orang yang mendamaikan, muslih yang mendamaikan di antara orang yang berikut Nabi sebutkan tentang kita membantu orang, tolong dia naik kenderaan, tolong angkat barang dia. Kan kita tengok orang dekat supermarket, dekat Giant ke, dekat Tesco, dekat Lotus ke, dekat Aeon ke, ada orang tua yang banyak barang, tolong dia angkat, Allah bagi pahala macam kita bersedekah. Tolong dia naik kereta, nampak OKU yang nak naik bas, kita tolong. Ini pahala yang besar yang Allah Azza wa Jal akan berikan kepada kita. Demikian juga kalimah yang baik, kita tegur orang, nasihat orang, benda-benda yang memberikan manfaat, maka itu juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kita berjalan pergi ke masjid, Allah Taala akan angkat darjat kita, ampunkan dosa kita, dan juga watumitul adza anit tariq, iaitu kita hilangkan kecelakaan yang berada di jalanan, itu juga akan diberikan pahala umpama kita bersedekah. So banyak sekali jalan-jalan kebaikan yang boleh untuk kita lakukan. Nak buat baik sangat mudah kerana banyak jalan-jalannya. Cuma persoalannya kita nak buat ataupun tidak. Hadis yang berikutnya yang ke-27 daripada An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Nabi SAW qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsik wa karihta an yattali'a alaihi an-nas. Daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu an, dia kata ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ji'ta tas'al 'anil bir qultu na'am istafti qalbak al-bir matma'annas ilaihi an-nafs wa tma'anna ilaihi al-qalb wal ithmu ma haka fi nafs wa taraddada fi sadr wa in aftaka an-nas wa aftau. Maksudnya daripada Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, kebaikan itu ialah akhlak yang baik, adapun dosa ialah segala hal yang mengganggu jiwamu dan kamu tidak suka jika ada orang melihatnya. Riwayat Muslim. Daripada Wabisah daripada Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda bersabda, apakah kamu datang untuk bertanya tentang kebaikan? Saya menjawab, benar. Baginda bersabda, tanyalah pada diri kamu sendiri. Kebaikan ialah apa-apa yang mententeramkan jiwa dan hati, sedangkan dosa ialah apa-apa yang mengganggu jiwa serta meragukan hati. Meskipun orang berfatwa dengan membenarkanmu. Hadis Hasan diriwayatkan dalam dua musnad. Okey, hadis yang ke-7 ini pula cerita dekat kita tentang kepentingan kita ini ada akhlak yang baik. Islam datang bukan hanya dengan akidah, bukan hanya dengan ibadah, bahkan dengan akhlak. Dan akhlak merupakan antara elemen yang terpenting. Dan itu ada kata-kata Arab, dia kata apa dia kata? Allah SWT Muhammad, kun ilmuka milhan wa adabuka daqiqan. Jadikanlah ilmu kamu itu seperti garam dan adab kamu seperti gandum. Maksudnya kalau kita nak buat roti, kita perlukan gandum lebih banyak daripada garam. Maksudnya orang yang berakhlak dan tambah dengan ilmu, itu yang lagi baik. Berbanding orang yang berilmu tapi tak beradab, ini tak bagus. So kita nak jadi orang yang walaupun ilmu tak banyak tapi beradab, itu lebih bagus berbanding orang yang banyak ilmu tapi tak beradab. So itu yang pertama, albir husnul khuluq. Kebaikan itu ialah pada akhlak yang baik. Dan contoh teladan kita itu Rasulullah SAW yang memiliki contoh teladan yang terbaik. Cukuplah Nabi menjadi idola kita. Tak perlu nak cari BTS ke, nak cari siapa-siapa ke sebagai idola, jangan. Ambil Nabi SAW sebagai contoh ikutan kita.
Dan kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia kata kita ini nak jadikan idola, cari yang telah meninggal. Ulama-ulama yang telah wafat, yang telah meninggalkan kita. Kerana orang yang meninggal ini, mereka selamat daripada fitnah. Kita ambil contoh Al-Imam Nawawi, seorang imam yang hebat, yang baik akhlaknya. Ambil beliau sebagai contoh. Kalau kita ambil ulama yang masih hidup, ulama itu belum lagi terselamat daripada fitnah. Mungkin di akhir hayat dia Allah uji dia, maka akan masalah kita. Kita sayang dia, kita follow dia, tiba-tiba ada benda-benda yang tak baik terkena pada dia, kita jadi jam lah. Macam mana ni? Nak ikut ke tak ikut? So, nak cari contoh, role model, cari yang telah meninggal. Kerana dia telah terselamat daripada fitnah dunia. Okay, yang pertama, akhlak. Adab yang paling penting. Dalam belajar, adab merupakan satu elemen yang sangat penting. Sebab itu ada nasyid Arab yang sedap didengar. Tajuknya nasyidnya tentang talibatul ilm. Talibatul ilmu dia kata, bil ilmi bal bil adabi. Kan, dengan ilmu, bahkan dengan adab juga. Tanala a'lar rutabi. Dengan ilmu dan adab, kita akan mendapat tempat yang tinggi. Maksudnya kita akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Fa'ish hayatal ulama. Kita kena hidup macam para ulama yang berilmu, yang bersungguh-sungguh mencari ilmu dan sebagainya. Maka dia kata waqra' sunufal kutubi, dan bacalah buku-buku yang bermanfaat yang banyak itu. Dan dia kata lagi wadum ala tawadhu'in. Hidup kita ini kita kena tawadhu', kena merendah diri, jangan sombong. Walaupun kita ni banyak ilmu macam mana pun, teruskan tawadhu', merendahkan diri. La taftakhir bin nasabi. Dan jangan kita bangga dengan nasab keturunan kita. Ada orang dibanggakan keturunan dia. Aku ni keturunan Nabi. Tapi ilmu tak ada pun. Adab out. Tapi dia bangga dengan keturunan dia. Dan dia kata kafaka an takhruja min dunyal wara bil hasabi. Cukuplah bagi kita ini dunia, mana kita meninggalkan dunia dalam keadaan kita ini menjadi orang yang sentiasa bermuhasabah. Maksudnya ilmu dan adab tak boleh kita pisahkan. Macam irama dan lagu. Kena selarikan, kena sentiasa ada. Yang berikutnya, Nabi sebut wal ithmu ma haka fi nafsik. Keburukan, dosa dan maksiat ini benda-benda yang akan mengganggu ketenteraman kita. Dosa kalau kita buat, kita akan rasa tak tenang hidup kita. Tapi kebaikan kalau kita buat, itu akan itmi'nan, akan mendatangkan ketenangan jiwa kita. So itu nak bezakan. Orang yang ada fitrah yang salimah, fitrah yang suci, akal yang cerdas, dengan akal, dengan fitrah yang baik itu, dia boleh bezakan mana yang buruk dan mana yang salah. Mana yang buruk dan mana yang baik, mana yang salah, mana yang betul. Dan orang yang memandulkan akal dia dan tidak ada fitrah yang salimah, dia tak boleh membezakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Contohnya, yang berlaku pada hari ini, yang kumpulan GISBH, yang mana mereka telah memandulkan akal mereka. Mereka letakkan bahawa pemimpin itu kita kena taat secara mutlak, walaupun yang keluar daripada mulut pemimpin itu something yang mungkar, benda yang bercanggah dengan agama. Contoh, pemimpin kata kamu kena ceraikan isteri kamu. So itu arahan pemimpin, kita kena akur. Ini something yang telah memandulkan akal kita. So Islam mendidik kita agar menggunakan akal, sentiasa berfikir, dan kebenaran itu sentiasa akan selari dengan fitrah yang bersih, yang suci juga. So kebaikan ialah akhlak yang baik dan benda-benda yang mententeramkan jiwa. Keburukan, dosa itu akan mengganggu ketenteraman jiwa kita. Dan yang di akhir Nabi sebutkan, walaupun benda itu ramai orang yang berbicara, dan itu bukannya penanda bahawa benda itu betul. Maksudnya kalau ramai orang kata kena buat begini, itu bukan kayu ukur, mi'yar. Oh itulah kebenaran. Tak. Kebenaran tak, bukan selalunya bersama dengan majoriti. Kadang-kadang kebenaran juga boleh bersama dengan minoriti. So kebenaran ialah satu yang sentiasa selari dengan akal yang cerdas dan fitrah yang lurus. Ada yang berikutnya, yang ke-28 daripada Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulub wa dharafat minha al-uyun
فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. Maksudnya daripada Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kami seperti pesanan terakhir yang menggetarkan hati dan membuatkan air mata jatuh bercucuran. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berpesanlah, kerana itu seakan-akan pesanan yang terakhir. Oleh itu, berpesanlah kepada kami. Nabi SAW bersabda, saya berpesan kepadamu agar tetap bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dengar dan taat walaupun yang mempertahankanmu ialah seorang hamba. Sesungguhnya sesiapa di antara kamu yang masih hidup nescaya bakal menyaksikan banyak perselisihan. Kerana itu berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafa' ar-Rasyidin yang lurus, dan berpeganglah kepada sunnah-sunnah itu dengan kuat, dan jauhilah olehmu akan hal-hal baharu yang diada-adakan, yakni bid'ah. Kerana sesungguhnya semua bid'ah itu sesat. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadis ke-28 ini memulakan dengan kata-kata para sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Dia cerita bahawa Nabi SAW ini satu hari Nabi memberikan pesanan seakan-akan itu merupakan pesanan terakhir daripada Nabi SAW. Kerana nak menggambarkan betapa pentingnya wasiat Nabi sampaikan. Dan Nabi SAW sampaikan wasiat itu dalam keadaan baginda jallat al-qulub, menggetarkan jiwa yang mendengar. Wa dharafat al-uyun, dan sehingga mengalirkan air mata, nak menggambarkan betapa pentingnya apa yang baginda ingin sampaikan kepada kita. Apa dia? Iaitu baginda berpesan kepada kita agar kita ini sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, takwa, yang merupakan jalan kejayaan bagi kita. Orang yang bertakwa, mereka ini akan mendapatkan kejayaan. Innalil muttaqina mafaza. Orang yang bertakwa itu akan berjaya di dunia dan juga di akhirat. Yang kedua pesan as-sam'a wa ta'ah. Islam mengajar kita agar menjaga hubungan kita, menjaga kesatuan, penyatuan ummah. Taat dan dengarlah kata-kata pemerintah. Maksudnya, jika pemerintah itu mengarah kita untuk buat something yang ma'ruf, taatilah. Dan kalau pemerintah itu mengajar kita untuk buat benda yang mungkar, maka tak wajib untuk kita taat. Dalam Al-Quran sebutkan ya ayyuhallazina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat pada Allah, taat pada Rasul dan pemimpin daripada kamu. Allah tidak meletakkan perkataan ati'u pada ulil amr. Allah meletakkan ati'ullah wa ati'ur rasul. Maksudnya taat pada Allah itu ketaatan yang mutlak, tidak ada excuse. Taat pada Rasul, ketaatan yang mutlak, tidak ada excuse. Tapi taat pada pemerintah, ada excuse. Dalam hadis disebutkan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk pada perkara yang maksiat. So kalau pemimpin, pemerintah minta kita buat something yang tak betul, yang mungkar, halang kita solat, adakah wajib kita taat? Tak wajib. Hatta mak ayah kita sekalipun, guru-guru kita sekalipun, kita wajib mentaati mereka, menghormati mereka. Tiba-tiba guru kita kata, jangan sembahyang, halang kita puasa Ramadan, wajib taat? Tak wajib. So, untuk makhluk, selain Nabi SAW, ada kelonggaran yang diberikan. Perkara yang ma'ruf, wajib kita taat. Perkara yang mungkar, tak wajib untuk kita taat. Walaupun Nabi sebut, wa in ta'ammara alaikum abdun, walaupun yang memerintah kamu itu seorang hamba sekalipun, kalau dia kata yang benar, maka kita wajib untuk mentaati. Maksud kebenaran itu boleh datang daripada sesiapa sahaja. Dia ini hamba ke, tak hamba ke, dia ini orang yang tinggi ke, orang yang rendah kedudukannya ke, tak kisah. Kebenaran tetap kebenaran, walaupun siapa yang berkata. Unzur ila ma qal wa la tanzur ila man qal. Tengok pada apa yang disebutkan dan jangan tengok siapa yang menyebutkan. So kebenaran boleh terzahir pada sesiapa sahaja.
Yang terakhir yang disebutkan alaikum bisunnati. Kita kena berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa ar-rasyidin. Itulah jalan untuk kita selamat dalam kita nak mengharungi fitnah akhir zaman ini. Balik pada sunnah. Dan kita faham sunnah sebagaimana yang difahami oleh para salafus salih. Jangan kita baca hadis, kita faham sendiri, kita amal sendiri, tak boleh. Hadis kita kena baca, kena faham mengikut kefahaman yang betul. Banyak orang baca hadis tapi faham sendiri-sendiri, maka akan timbullah kecelaruan, timbul lagi fitnah dan macam-macam. So berpegang dengan sunnah, kita balik pada sunnah, kita baca hadis, kita faham mengikut kefahaman yang betul sebagaimana yang diinginkan oleh Nabi SAW dan kefahaman para sahabat radhwanullahi alaihim. Jadi berikutnya yang ke-29 daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. لا يسير على من يسر الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعلمون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله فقلت يا بلى يا رسول الله فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. Maksudnya daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, kabarkan kepada aku suatu amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Nabi SAW menjawab, engkau bertanya tentang perkara yang besar, namun sesungguhnya ia mudah bagi orang yang dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sembahlah Allah dan janganlah sesekali menyekutukannya dengan sesuatu. Tunaikanlah solat, keluarkanlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadan dan laksanakanlah ibadah haji dan ke Baitullah. Kemudian baginda bersabda, mahukah kamu aku berikan petunjuk tentang pintu-pintu kebaikan? Puasa itu sebagai perisai, sedekah pula merupakan amalan yang menghapuskan dosa, sebagaimana air memadamkan api dan juga solat seseorang di tengah malam. Kemudian baginda membaca ayat dalam surah As-Sajdah, ayat 16-17. Mereka meregangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana sibuk mengerjakan solat tahajud dan amalan soleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Allah. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi keradaannya, dan mereka selalu menderma sebahagian daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka daripada segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan memberikan sebagai balasan bagi amalan-amalan soleh yang mereka kerjakan. Kemudian baginda bersabda, mahukah kamu aku beritakan tentang pokok amalan, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, mahu wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, pokok amalan ialah Islam, tiangnya ialah solat dan puncaknya ialah jihad. Kemudian baginda bersabda, mahukah kamu aku beritakan tentang kunci daripada semua perkara itu? Aku menjawab, mahu wahai Rasulullah. Baginda lalu memegang lidahnya dan bersabda, jagalah ini. Aku berkata, wahai Nabi Allah, adakah kita dihisap berdasarkan apa yang kita perkatakan? Baginda bersabda, semoga ibumu kehilanganmu. Ungkapan hairan. Tidak ada yang akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka melainkan disebabkan hasil daripada ucapannya yang berbentuk maksiat. Okay, hadis ini ialah hadis yang penting juga Nabi SAW nak memperbetulkan kita punya pemikiran kita. Bila mana Mu'adz bin Jabal tanya Nabi SAW tentang amalan yang boleh dilakukan untuk dimasuk ke syurga Allah dan dia terselamat daripada api neraka, Nabi mulakan dengan perkara-perkara yang fardu.
So ini yang paling utama, mulakan dengan yang fardu, iaitu kita beriman kepada Allah, jaga iman kita, solat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, tunaikan zakat, haji, umrah dan sebagainya. Kita buat yang wajib terlebih dahulu. Kemudian lepas dah settle yang wajib, baru kita pergi pada perkara-perkara yang sunnah, yang sunat. Dan fungsi sunat adalah untuk kita menampung kekurangan dan kelompongan yang ada pada ibadah yang wajib. Itu fungsi sunat. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Allah Nabi sebutkan awwalu ma yuhasabu bil 'abdu yaumil qiyamah. Antara perkara yang awal yang akan dihisab oleh Allah pada hari akhirat ialah solatuhu, solat kita. Kalau baik solat kita, maka akan baiklah keseluruhan amalan kita yang lain. Tapi kalau rosak solat kita, maka Allah akan tanya malaikat, hal li 'abdi min tatawwu'in? Ada tak bagi hamba-Ku ini benda-benda yang sunat, amalan yang sunat untuk aku tampung kekurangan yang ada. So kita kena perbetulkan mindset kita. Jangan kita terlalu fokus yang sunnah sehingga kita mengabaikan yang wajib. Ataupun yang wajib kita buat sambil lewa sahaja. Sedangkan itu yang utama. So utamakan yang wajib, buat yang wajib terlebih dahulu dengan sempurna, dan baru kita tambah dengan amalan-amalan sunat yang lain, puasa sunat, solat sunat dan sebagainya. Lalu Nabi sebutkan lagi bahawasanya ra'sul amril Islam wa amuduhu salah wa dhirwatu sanami al-jihad. Pokok bagi urusan ini ialah al-Islam. Maksudnya Islam, iman itu merupakan tunjang yang paling utama. Tanpa ada iman, tanpa ada Islam, maka tidak akan valid segala amal kebaikan yang kita lakukan. Wa amuduhu as-salah, dan tiang bagi agama ini ialah salat 5 waktu itu. Orang yang tidak salat, maka dia telah meruntuhkan agama yang ada dalam jiwa dia, dalam diri dia. Dan Nabi sebut wadhir watu sanami, kemuncak bagi agama ini ialah al-jihad. Maksudnya orang itu Islam, dia beriman, dia beramal soleh, yang wajib dia buat, yang sunat dia buat. Kemuncaknya ialah jihad, iaitu kita mempertaruhkan nyawa kita, harta kita untuk agama. Ini kemuncak bagi agama, dan tak ramai orang yang berani untuk sampai ke level ini. Kalau tanya kita pada hari ini, siapa yang nak pergi jihad di Palestin, mungkin ramai yang tak nak pergi sebab takut mati. Tapi orang yang mantap imannya, yang mantap amalnya, dia menunggu-nunggu untuk syahid, mencintakan syahid. Tengok contoh Syahid Yahya Sinwar yang baru mati, yang dibunuh oleh Israel. Apa dia kata dalam ucapan dia? Aku ini umur nak masuk 50 dah, dan aku tak nak mati atas katil, mati sebab sakit jantung ke. Kalau boleh aku nak mati sebabkan kena peluru berpandu, kena tembak ke, kena bom. Ini yang dia nak syahid. Ini hebatnya orang Palestin. Mereka ada jiwa seorang pejuang. So ini kemuncak bagi agama. Yang terakhir yang disebutkan bahawasanya bahaya lidah ini. Lidah merupakan antara anggota yang paling berbisa sekali. Dalam hal ini disebutkan setiap pagi anggota-anggota lain akan kata ittaqillaha fina, wahai lidah, bertakwalah kepada Allah untuk kami. Kerana nasib kita ini bergantung pada lidah. Kalau lidah ini tak jaga, kita kata orang, fitnah orang, caci orang, hina orang, maka semua itu akan mengakibatkan kita masuk dalam neraka Allah Azza wa Jal. Betul disebutkan kebanyakan orang masuk neraka disebabkan hasaidu al-sinati, disebabkan hasil tuaian lidah-lidah mereka di dunia. Banyak kata orang, fitnah orang, bohong dan sebagainya, maka itu punca mereka masuk ke dalam neraka Allah. Wal'iyadzubillah. Hadis ke-30 daripada Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir radhiyallahu an Rasulullah SAW qala inna Allah ta'ala farada fara'idha fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyanin fala tabhathu anha. Maksudnya daripada Abi Sa'labah Al-Khushani Jurthumi bin Nashirin radhiyallahu anhu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan beberapa kewajipan, maka janganlah kamu meninggalkannya, dan Allah juga telah menentukan beberapa hudud yakni batas, maka janganlah kamu melampauinya, dan Allah juga telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu melanggarnya, dan dia telah mendiamkan beberapa perkara disebabkan rahmat Allah bagimu, dan bukannya kerana Allah lupa, maka janganlah kamu mempersoalkannya. Okey, hadis yang ke-30 ini pula menceritakan kepada kita tentang kita ini sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jalla,
Benda yang diulang iaitu antara perkara yang kita kena jaga betul-betul ialah kefarduan atau kewajipan. Ini yang paling asas, yang paling utama yang kita kena pelihara terlebih dahulu. Allah memfardukan kita dengan beberapa kefarduan. Maka Nabi pesan fala tudayyi'uha, janganlah kita ini mensia-siakan benda itu. Jangan kita tinggalkan. Jangan kita buat sambil lewa sahaja. Buat dengan betul benda yang wajib. Dan Allah Azza wa Jalla juga ada menetapkan bagi kita batas-batasnya. Jangan kita langgar batasan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga telah mengharamkan kita dengan perkara-perkara, jangan kita langgar perkara tersebut. Ini sekurang-kurangnya cara untuk kita berjaya pada hari akhirat. Buat yang wajib, tinggalkan yang haram, dan jangan kita melampaui batas-batas yang telah Allah tetapkan. Dan kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla, kadang-kadang Allah mendiamkan sesuatu perkara bukannya sebab Allah lupa. Kerana sifat lupa ini adalah sifat yang tak layak bagi Allah Azza wa Jalla, sifat yang lemah. Maka Allah Maha Suci dan Allah bersih daripada segala sifat-sifat yang tidak sempurna ini. Maka Allah kadang-kadang mendiamkan sesuatu perkara kerana Allah nak memberikan keringanan kepada kita. Rahmatan lakum, nak berikan keringanan kepada kita, rahmat untuk kita. Sebab itu ada sebahagian ibadah pada zaman Nabi SAW itu Nabi tak bagi sahabat ini banyak tanya sangat. Sebab bimbang benda itu akan diwajibkan. Contohnya, dalam satu hari Nabi SAW berkhutbah dan Nabi kata Allah telah memfardukan bagi kamu haji. Tiba ada seorang sahabat ni bangun. Dia kata, wahai Rasulullah, akullu amin ya Rasulullah. Adakah haji ni setiap tahun wahai Rasulullah? Nabi diam. Dia tanya lagi kali yang kedua, akullu amin, setiap tahun ke kena haji wahai Rasulullah? Nabi diam. 3 kali dia tanya, adakah setiap tahun kena haji? Maka Nabi diam. Kali keempat Nabi jawab, kalau aku kata ya, maka haji itu akan wajib kepada kamu setiap tahun kena pergi haji. Bayangkan kalau haji setiap tahun, macam mana kita? Kan dalam keadaan kewangan kita, kemampuan kita. Tapi Nabi tak jawab sebab Nabi nak memberikan keringanan kepada kita. Bimbang ia akan menjadi satu benda yang wajib yang akan menyusahkan. So agama ini ada benda yang Allah diamkan sebagai rahmat untuk kita. Nak meringankan kita agar agama ini tidak susah untuk kita amalkan. Hadis yang berikutnya yang ke-31 daripada Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, qala jaa rajulun ila Nabi sallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Maksudnya daripada Abu Al-Abbas Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi radhiyallahu anhu berkata, seseorang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjuki aku suatu amalan yang jika aku amalkan ia nescaya aku dicintai Allah serta manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, zuhudlah kamu di dunia, nescaya kamu dicintai Allah, dan zuhudlah kamu tentang apa yang ada pada manusia, nescaya kamu dicintai manusia. Hadis yang ke-31 ini mengajar kita tentang erti zuhud. Apa itu zuhud? Zuhud yang disalahfahami ialah orang yang pakai kereta buruk, dia ni zuhud. Orang yang pakai baju compang-camping, koyak sana, koyak sini, jahit, ini orang yang zuhud. Tak, ini bukan zuhud yang sebenar. Zuhud yang Islam anjurkan kepada kita ialah orang yang mana dunia itu tidak meresapi dalam jiwa dia. Dunia itu hanya berada di tangannya sahaja. Maksudnya ketika Allah Azza wa Jal nak tarik nikmat dia, dia tak sedih sangat. Sebab dia tahu itu hanyalah pinjaman daripada Allah Azza wa Jal. Itu hanya pinjaman. Tapi orang yang mana dunia masuk dalam jiwa dia, kalau Allah tarik nikmat dia, dia akan rasa susah hati dah. Dia akan rasa down, akan rasa putus asa. Ini tanda orang yang dunia telah masuk dalam jiwa. Ini zuhud. Zuhud ialah orang yang mana dunia tak memberikan kesan pada dia. Kerana dunia itu, dia tahu ini tempat yang sementara untuk dia. Contoh yang sahabat yang zuhud ramai, antaranya ialah Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Abu Ubaidah Al-Jarrah ketika zaman Umar Ibn Khattab radhiyallahu an, Umar lantik Abu Ubaidah sebagai general perang dia. Sebelum itu general perang ialah Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an. Tapi Umar dia tak suka sangat Khalid bin Al-Walid sebab dia bimbang bila Umar jadi khalifah, Umar pecat Khalid bin Al-Walid dan lantik Abu Ubaidah sebagai panglima perang. Alasan Umar, dia tak nak bila mana Khalid bin Al-Walid memimpin peperangan, dan Khalid ini Allah takdirkan dia ini seorang yang sangat hebat. Setiap peperangan yang dipimpin oleh Khalid akan menang. Sebab itulah Khalid dibagi sebagai Saifullah Al-Maslul, pedang Allah yang terhulus.
Hebat Khalid bin Al-Walid. Dia jadi panglima perang, confirm menang. Lalu Umar jadi khalifah, Umar pecat Khalid bin Al-Walid dan lantik Abu Ubaidah Al-Jarrah. Alasan Umar, sebab aku tak nak nanti orang Islam akan fikir Khalid lah yang memenangkan kita. Umar nak menjaga akidah. Kan, bila kita perang menang, oh Khalid lah yang bantu kita. Khalid. Tak nak. Umar nak tukar. Nak kata Allah lah yang memenangkan kita. So ini alasan Umar. Abu Ubaidah, Umar lantik sebagai panglima perang, dan Umar hantar dia ke Damsyik, ke Syam, menjadi gubernur di Syam. Syam tempat yang sangat mewah. So Umar satu hari dia nak pergi ziarah gubernur-gubernur dia, antaranya Abu Ubaidah Al-Jarrah di Syam. Nak tengok bagaimanakah kehidupan gubernur dia. Berubah ke? Jadi orang yang senang ke? Memunggah kekayaan ke? Tak. Umar nak cek. Sampai di rumah Abu Ubaidah Al-Jarrah, masuk ke rumah, Umar tengok hanya ada pedang, ada baju perang, ada perisai, ada wati kering. Tak ada apa-apa. Kursi pun tidak ada. Lalu kata Umar menangis tengok benda tu. Lalu apa kata Umar? Ya Abu Ubaidah, ad-dunya ghayyarat kullana illa anta ya Abu Ubaidah. Wahai Abu Ubaidah, dunia telah mengubah ramai daripada kita. Tapi dunia tak mampu nak mengubah kamu, wahai Abu Ubaidah. Abu Ubaidah seorang yang zuhud, yang tak ambil dunia banyak. Dia hidup sezuhud-zuhudnya. Apa yang ada itu yang dimakan, apa yang ada itu yang dipakai. Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu an. Sebab itu Umar sangat-sangat sayang pada Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kata Umar, kalau aku diberikan pilihan, law kuntu mutamanniyan latamannaitu an akuna baitan mamlu'an birijalin ka Abi Ubaidah Al-Jarrah. Kalau aku diberi pilihan untuk ada satu rumah dan rumah itu dipenuhi oleh lelaki-lelaki, aku nak lelaki itu persis seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah. Seorang yang sangat-sangat zuhud. Al-Imam Nawawi juga seorang yang zuhud. So zuhud itu ialah orang yang tak terkesan dengan dunia. Dunia itu tak meresap dalam jiwa dia. Kalau kita kata dunia, kalau kata zuhud ini kena miskin, kena pakai kereta buruk, takkan ada sahabat yang kaya. Uthman bin Affan yang kaya, Abdul Rahman bin Auf sahabat yang kaya. So kita kata Islam mengajar zuhud itu bukan maknanya kita kena hidup susah, tak. Hidup macam biasa, cari duit, cari rezeki, kumpul harta, itu okey. Tapi kita gunakan harta kita untuk jalan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zuhud yang sebenar. So Nabi sebutkan izhad fid dunya yuhibbukallah. Orang yang zuhud merupakan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang zuhud, dia sentiasa terikat dengan Allah. Dunia dia tak tepi. Apa yang difikirkan ialah Allah dan Allah. Wazhad fi ma indan nas. Dan orang yang zuhud juga dengan orang, dia akan dicintai oleh manusia. So tips nak kita dicintai, disukai oleh orang, kita kena zuhud dengan Allah, zuhud di dunia dan zuhud dengan manusia. Jangan sombong, jangan bongkak, jangan angkuh. So kalau kita zuhud, insya-Allah kita akan mendapatkan mahabbatun nas wa mahabbatullah, kecintaan Allah dan kecintaan manusia. Hadis yang berikutnya daripada Abi Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, anna Rasulullah qala la darara wa la dirar. Daripada terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa Abu Sa'id. Walau bagaimanapun terdapat sanad lain yang saling menguatkan antara satu sama lain. Hadis ke-32 ini merupakan hadis yang diperselisih oleh para ulama tentang statusnya. Ada yang menolak dan ada yang menerima. Tapi Imam Nawawi menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan. Disebabkan banyaknya jalur-jalur atau riwayat, maka setiap jalur itu saling kuat menguatkan di antara satu. Wala dirar. Para ulama khilaf daripada makna dia. Makna yang pertama dia kata la darar, iaitu Islam ini merupakan agama yang tidak ada kemudaratan. Islam merupakan agama yang menolak sebarang kemudaratan. Wala dirar, dan Islam
mengharamkan umatnya untuk melakukan kemudaratan kepada orang. Khilaf pada makna agama yang sempurna yang menolak sebarang bentuk kemudaratan. Tidak ada satu pun pensyariatan dalam Islam yang membawa mudarat kepada kepada orang yang melakukan kesilapan. Contoh kita kata Islam ini dalam hudud kalau curi potong tangan, ini mudarat. Tak. Islam nak mendidik. Hukuman itu bukan nak menghukum tapi untuk mendidik manusia. Dan orang yang tengok itu pula akan ambil pengajaran daripada apa yang berlaku. So Islam merupakan agama yang terselamat daripada sebarang bentuk kemudaratan. Islam merupakan agama yang melarang kita untuk memudaratkan diri kita. Sebab itu dalam Al-Quran Allah sebutkan apa nama tu? Wala tulqu biaidikum ila tahluka. Jangan kita mencampakkan diri kita pada perkara-perkara yang membinasakan. Contohnya rokok dan sebagainya. Apa kesan rokok akan memudaratkan kita? Sakit jantung berlubang dan sebagainya. Maka Islam melarang perkara itu yang memudaratkan diri kita. Wala dirar, dan Islam juga melarang kita untuk memudaratkan orang lain. Tak boleh juga. Dalam kes COVID contohnya kan, kita dihalang untuk hadir ke masjid atau ke surau. Kalau kita ini positif, sebab itu akan memudaratkan orang. Yang sehat jadi sakit disebabkan kita. Maka Islam menutup segala pintu-pintu kemudaratan. So yang first, Islam merupakan agama yang sempurna, agama yang tidak ada kemudaratan. Yang kedua, Islam melarang kita untuk memudaratkan diri kita, dan Islam juga melarang kita untuk memudaratkan orang lain. Yang berikutnya ialah hadis ke-33 daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW qala law yu'ta an-nas bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika manusia itu dipenuhi segala tuntutannya, nescaya akan ada yang menuntut harta benda dan darah sesuatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh itu perlulah mendatangkan bukti. Manakala orang yang mengingkari perlulah bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan begini oleh Al-Bahaqi. Manakala sebahagian lafaznya diriwayatkan juga oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hal yang ketiga ini menyatakan tentang perkara-perkara yang asas dalam penghakiman. Dalam kita nak menjatuhkan satu hukum, maka ini kaedah yang dipakai oleh Islam, iaitu orang yang mendakwa, yang menuduh perlu untuk mendatangkan bukti bahawa dia melakukan perkara itu. Adapun yang dituduh, dia hanya perlu untuk bersumpah. Tapi kita terbalik, yang tuduh orang, yang dituduh kena datangkan bukti. Apa bukti yang awak tak buat? Terbalik. Islam mengatakan orang yang mudda'i, yang menuduh, dia yang kena datangkan bukti tuduhan ini betul ataupun silap. Yang dituduh hanya diminta untuk bersumpah. Jika benar dia buat, maka dia mengaku. Kalau dia berbohong, maka dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini juga menjadi asas dalam perundangan Islam. Seorang hakim itu dia kena berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Kena adil, tengok kedua-dua belah pihak, hujah mana yang kuat dan mana yang tak kuat, mana yang benar, mana yang salah. Maka hakim boleh menilai benda itu dan nilai dengan adil. Jangan bias. Jangan bias. Sebab itu hakim ini tugas yang sangat susah. Kerana kita kadang kita bimbang hukuman yang dijatuhkan itu kadang-kadang berpihak kepada orang yang tak benar pun. Sebab mereka ini pandai berhujah. Sebab itu misalnya mengatakan bahawasanya dalam baginda nak menjatuhkan hukum, baginda akan mendengar kedua-dua belah pihak. Dan berkata boleh jadi orang yang bersalah itu lebih pandai berhujah berbanding orang yang tidak bersalah itu. So kadang-kadang hukuman itu dijatuhkan melihat kepada al-bayyinah, kepada bukti yang dibawa. Maka hakim dia kena jujur dengan segala bukti yang dibentangkan di hadapan dia, dan dia kena nilai dengan
dengan adil. Jangan kita ada bias dalam menjatuhkan hukuman. Yang berikut ialah hadis yang yang ke-34 daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang melihat kemungkaran maka hendaklah dia mencegahnya dengan tangannya. Jika dia tidak mampu maka cegahlah dengan lidahnya. Jika tidak mampu juga maka cegahlah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemah iman. Riwayat Muslim. Okey, ini hadis yang masyhur yang kita selalu dengar tentang apakah tanggungjawab kita bila mana kita melihat sesuatu kemungkaran. Yang pertama kita kena clear bahawasanya kita tidak boleh sama sekali redha dengan perkara yang mungkar. Tak boleh. Dalam hadis disebutkan orang yang redha pada perkara yang mungkar walaupun dia tak berada di situ seakan-akan dia berada dekat situ. Dan ada orang yang tidak redha dengan perkara yang mungkar walaupun dia ada dekat situ seakan-akan dia tidak ada. Maksudnya orang yang redha dengan kemungkaran dia turut berkongsi dosanya. Akan dapat dosa juga sebab dia redha dengan perkara yang mungkar. So yang first kita katakan kita tak boleh sama sekali kompromi dengan benda-benda yang mungkar. Kita kena benci akan kemungkaran. Yang kedua, Nabi berikan panduan macam mana kita nak cegah kemungkaran. Ada 3 step. Yang pertama ialah dengan menggunakan tangan, maksudnya dengan menggunakan kuasa yang ada. Contoh kalau kita ini Perdana Menteri, kita boleh arahkan polis, arahkan ni untuk ambil tindakan pada benda-benda yang tak betul, yang mungkar. Kalau kita guru, boleh kita tegur murid kita dengan kuasa yang kita ada. Kalau kita ini ketua badar, boleh tegur. Kalau kita ini ketua pengawas, boleh gunakan kuasa yang ada untuk mencegah kemungkaran. Ini maknanya cegah dengan tangan, dengan kuasa yang kita ada. Kalau tak mampu dengan tangan, boleh cegah dengan lidah, dengan kita menasihati. Gunakan kata-kata yang baik. Tetapi kalaulah kedua-dua metod ini dengan kuasa, dengan lidah, kalau kita buat ini akan mendatangkan kemudaratan bagi kita. Keselamatan kita terancam, keluarga kita akan diancam, harta kita akan terancam. Maka Islam bagi jalan yang ketiga iaitu cegah dengan jantung hati. Dan cegah dengan jantung hati ini merupakan cara pencegahan yang semua orang boleh buat. Tidak ada excuse daripada isu ini. Semua orang boleh cegah dengan hati sebab orang benci dengan hati tak ada orang yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. So dia tak boleh bagi kata tak boleh cegah dengan hati sebab nanti orang akan pukul dia. Tak ada orang yang tahu. So mencegah dengan hati merupakan fardu ain untuk kita. Wajib untuk kita lakukan. Ini selemah-lemah iman. Adapun mencegah dengan kuasa, dengan nasihat, itu merupakan fardu kifayah. Jika ada sebahagian yang buat, itu telah menggugurkan dosa yang lain. So untuk tangan dengan lidah, kena lihat pada kemampuan kita. Kita kena buat neraca kebaikan dan keburukannya. Kalau kita tegur ini, apa implikasinya? Kalau banyak keburukan, tinggalkan, tak perlu. Kita cegah dengan hati. Kalau keburukan itu sikit, manfaatnya lebih banyak, maka cegahlah dengan nasihat ataupun dengan kuasa yang kita ada. Hadis yang berikutnya yang ke-35 daripada Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحكره التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu saling mendengki, menipu, membenci, membelakangi, dan janganlah kamu berjual beli di atas jual beli orang lain. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim ialah saudara bagi muslim yang lain. Dia sesekali tidak akan menzalimi, membohongi dan merendahkannya. Takwa itu di sini bagi dia mengisyaratkan ke dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seseorang dianggap buruk apabila dia menghina saudara seagamanya. Haram bagi setiap orang muslim terhadap saudara muslimnya yang lain, iaitu darah,
harta serta maruahnya. Riwayat Muslim. Hadis yang berikutnya ini juga menyatakan kepada kita tentang pentingnya kita untuk memelihara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah keimanan yang kita miliki ini. So Nabi SAW meminta kita agar menjauhi perkara-perkara ini. Yang pertama ialah hasad, dengki, tak boleh. Hasad iaitu kita dengki dengan orang dan kita nak nikmat itu hilang daripada dia. Nak dia jatuh, nak dia hilang kuasa, nak dia susah. Ini hasad. Ini hasad yang dibenci oleh agama. Al-hasad ya'kulu al-hasanat kama yutfi'u ma'un nar. Hasad ini dia akan memadamkan kebaikan kita, menghapuskan kebaikan umpama air memadamkan api. So tak boleh kita dengki dengan orang. Melainkan ghibtah dibenarkan. Kita dengki tapi kita tak nak nikmat itu hilang, itu dibenarkan. Yang kedua Nabi sebutkan wala tanajashu. Tanajush ini ialah dalam jual beli, ada orang dia meninggikan harga supaya orang tak boleh beli. Ini juga perkara yang haram kerana ada unsur-unsur kezaliman, tak boleh. Kita jual barang, kita pergi angkat harga, tinggikan harga sebab kita nak menyusahkan orang, tak boleh kerana ada unsur kezaliman, tak boleh. Wala tabaghadu. Tabaghadu ialah benda kita benci membenci, tak boleh. Tak boleh kita ini benci, kerana itu akan menghilangkan erti persaudaraan kita. Wala tadabaru. Tadabaru ialah kita ini memulau kawan kita, tak bercakap dengan dia, tak bertegur siapa. Ini semua perkara-perkara yang akan merosakkan ukhuwah persaudaraan kita, yang akan merosakkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang terbina. Dan Nabi sebut kepada kita bahawasanya antara tanggungjawab seorang Muslim kata Muslim yang lain iaitu la yadlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibu wa la yahkiruh. Tak boleh kita zalim dekat saudara kita. Tak boleh kita nak menghina dia. Tak boleh kita nak bohong dekat dia. Tak boleh kita nak merendah-rendah. Tak boleh. Ini benda-benda yang akan merosakkan ukhuwah kita. So kita sebagai seorang saudara Muslim, kita sentiasa memuliakan saudara kita, menghormati dia, jaga aib dia. So ini penting. Jangan kita ada orang yang suka mendedahkan keaiban, kita malukan dia, kita menghina dia, kita memperlekehkan. Tak, ini bukan akhlak seorang Muslim. Dan Nabi sebutkan juga yang terakhir ialah seorang Muslim itu ada 3 elemen yang haram untuk kita lakukan. Yang pertama, kita mencalarkan. Yang pertama, kita menumpahkan darah dia, kita pergi bunuh dia, tak boleh. Haram. Yang kedua ialah kita ambil harta dia secara batil. Yang ketiga ialah kita mencalarkan maruah dia, irduh, maruah. Kita pergi fitnah dia, kita tohmah dia dengan benda yang tak betul. Ini akan merosakkan atau mencalarkan image dia, maruah dia sebagai seorang Muslim. Maka ini benda yang haram. Maka perkara-perkara ini Nabi larang, Nabi tegah kerana ia akan menghilangkan erti persaudaraan Islam atau ukhuwah imaniyah yang terbina di antara kita. Yang berikutnya adalah hadis yang ke-36 daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa ma ijtama'a qawmun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, sesiapa yang melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan daripada kesusahan dunia, maka Allah akan melepaskan baginya satu kesusahan daripada kesusahan dunia pada hari kiamat. Sesiapa yang membantu seseorang dalam kesulitan, maka Allah akan membantunya di dunia dan di akhirat. Sesiapa yang menutup aib seorang Muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah akan menolong hambanya selama mana hamba itu menolong saudaranya. Sesiapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga.
Tidaklah suatu kaum itu berkumpul di dalam rumah-rumah Allah lalu baca kitab Allah serta mempelajarinya secara bersama-sama melainkan diturunkan kepada mereka ketegangan. Diliputi mereka dengan kerahmatan, dinaungi mereka oleh para malaikat dan Allah akan menyebut mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Oleh itu, siapa yang kurang amalannya, maka amalan tersebut tidak akan dipercepatkan oleh keturunannya. Riwayat Muslim dengan lafaz ini. Pengumuman, murid 5IB dan 5IH boleh bergerak sekarang. Boleh bergerak ke kelas sekarang. Okey, hadis yang berikutnya yang ke-36 itu hadis yang membicarakan kepada kita tentang bahawa agama Islam ini merupakan agama yang menuntut kita agar meringankan beban saudara kita, bantu selagi mana kita boleh untuk bantu mereka. Dan antara kelebihan orang yang membantu orang ini, Allah Azza wa Jalla akan membantunya pada hari akhirat. So orang yang berfikir, orang yang memiliki akal yang cerdas, mereka akan memikirkan bahawa dunia ini tak ada apa-apa sangat. Kalau aku tolong orang, okey. Yang lebih aku perlu pertolongan iaitu akhirat. Kerana akhirat merupakan tempat yang sukar bagi kita. Nak menanti hari hisab iaitu hari yang sangat lama. Dengan keadaan yang panas dan sebagainya. Maka ini kita sangat berharap akan pertolongan dan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. So orang yang bantu orang di dunia ini, maka Allah berjanji bahawasanya Allah akan melepaskan baginya kesengsaraan pada hari akhirat. So ini yang pertama. Ini mengajar kita untuk sentiasa bantu orang selagi mana yang kita mampu. Yang kedua ialah hadis ini juga mengajar kita agar kita menjaga aib saudara kita. Bila mana kita menutup aib saudara kita, maka Allah Azza wa Jalla akan menjaga juga aib kita. Sebab itulah istighfar, astaghfirullah itu, selain kita nak memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, istighfar juga berfungsi untuk kita menutup keaiban kita. Ya Allah, ampuni aku dan tutuplah segala keaiban yang ada pada diri kita. Kerana kita ni manusia yang banyak keaiban, banyak dosa kita, banyak maksiat kita yang Allah pelihara, Allah tutup daripada pandangan manusia. Sebab itu kata salafus salih, kalaulah orang itu nampak keaiban kita, ma jalasna ahadun, takkan ada orang yang nak duduk berkawan dengan kita, tak ada orang. Kerana keaiban kita terlalu banyak. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, satu hari dia pikul kayu api. Imam Ahmad seorang tokoh yang besar, ramai pengikut dia. Lalu murid nampak Imam Ahmad pikul kayu api, wahai Imam, bagi kami yang pikul kayu tu. Apa kata Imam Ahmad? Law alimtum ma indi minadh dhunubi wal khataya la hasawtum ala ra'si biturab. Kalau kamu tahulah banyaknya dosa aku, banyaknya kesilapan aku, banyaknya aib aku, kamu tak akan tolong aku. Kamu akan taburkan pasir di atas kepala aku. Laula sitrallah laftadahna. Kalau bukan kerana Allah yang menutup aibku ini, nescaya ia akan terdedah. Imam Ahmad bin Hanbal, seorang yang sangat-sangat zuhud, seorang yang sangat tawaduk. Dia tak nak orang tolong dia sebab dia tahu kalaulah kamu muliakan aku sebab Allah tutup keaiban yang ada pada diri aku. So penting untuk kat dunia ini jaga keaiban saudara kita. Maka Allah akan memelihara keaiban yang ada pada diri kita. Dunia hari ini dunia sangat canggih. Adanya Facebook, adanya TikTok, ada macam-macam platform yang kita boleh gunakan. Dan ada orang yang menyalahgunakan platform ini. Gunakan Facebook, gunakan Instagram, gunakan TikTok untuk mendedahkan keaiban orang. Ini satu akhlak yang buruk. Kita kena tinggalkan. Jangan kita dedahkan keaiban orang. Melainkan keaiban itu, jika ada orang yang dizalimi, boleh kita dedahkan keaiban. Tapi dengan syarat, dedahkan kepada pihak yang berautoriti. Bukan kita cerita dekat publik, kawan saya ini dipukul, kawan saya ini, itu benda yang betul, tapi caranya salah. So caranya pergi jumpa cikgu, jumpa guru bagi tahu ada saya nak buat laporan, dia dipukul, dibuli dan sebagainya. Maka ini cara yang betul. Supaya keaiban itu tidaklah merebak. Orang yang tak tahu jadi tahu. Maka ini satu benda yang kita kena perbetulkan.
Yang berikut Nabi pesan kepada kita, selain kita kena bantu orang, jaga keaiban diri kita, jaga keaiban saudara kita, iaitu Nabi pesan agar kita ini menjadi orang yang sentiasa cinta kerana ilmu. Kerana banyak hadis-hadis tentang kelebihan orang yang menuntut ilmu. Malaikat akan menaunginya, malaikat akan mendoakan dia, Allah akan angkat darjat dia. Ini kelebihan ilmu yang begitu banyak. Dan belajar ini tidak ada tempoh expired. Bukannya saya ni belajar habis degree, dah selesai dah. Habis dah belajar. Tak. Belajar tidak ada tempoh berakhirnya. Kerana ilmu ini takkan berakhir. Dan apa yang Allah berikan ini pun sikit sangat. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidak aku berikan, kata Allah, ilmu ini dengan melainkan sedikit sangat. So kita kena belajar sampai kita mati. Kata Bishril Hafi, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Carilah ilmu daripada kita di buayan sampailah kita ke liang lahat. Dan kata An-Nadhr bin Shumail rahimahullah, dia kata la yajidur rajul ladzatal ilm hatta yansa ju'ahu. Seseorang itu tak akan merasai kelazatan ilmu sehinggalah dia lupa lapar. Maksudnya dia belajar sampai lupa, tak makan lagi. Ini orang yang berada dalam kenikmatan, kelazatan ilmu. Belajar sampai tak ingat makan, tak ingat minum, sebab terlalu asyik dengan ilmu. Ini contoh Al-Imam An-Nawawi kan. Makan sekali je tapi sibuk dengan ilmu. Ilmu telah mengenyangkan dia. Ilmu telah mengenyangkan dia. Sebab itu kata Imam Syafi'i, ada 6 sifat nak belajar ini dalam syair yang masyhur. Yang dia kata lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika bi tafsiliha bi bayanin. Ilmu ini kita akan dapat melainkan dengan 6 sifat. Yang pertama kata Imam Syafi'i, zakain, iaitu orang yang ada akal yang cerdas, yang sentiasa berfikir. So ilmu kena ada akal yang baik fungsinya, yang boleh berfungsi dengan baik. Yang kedua, wahirsin, iaitu orang yang ada kesungguhan, orang yang ada keazaman yang tinggi. Wajtihad, yang ketiga orang yang bersungguh-sungguh. Yang keempat, wabulghatin, kena ada bekalan. Nak belajar kena ada bekalan, ada beasiswa dan sebagainya. Ini benda yang biasa. Yang kelima ialah wasuhbatil ustaz, kena berkawan dengan guru-guru kita, melazimi mereka. Yang keenam ialah waturiz zaman, belajar ini kena lama kata Imam Syafi'i. Bukannya pergi celup sekejap dekat tempat itu, balik aku orang alim, boleh fatwa, boleh tak. Belajar kena lama. Biar ilmu kita benar-benar dah masak, kita dah hadam dengan betul, maka barulah kita bersedia untuk menyampaikan ilmu. Ni kadang belajar satu kitab je, dah sibuk nak mengajar dekat masjid, mengajar dekat surau. Itu yang timbul banyak fitnah dan perselisihan. Kerana ilmu belum lagi masak, tapi kita dah sibuk nak sebarkan. Yang terakhir, Nabi pesan agar kita ini sentiasa bersahabat dengan Al-Quran. Dan melazimi masjid, melazimi majlis-majlis tadarus Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran merupakan kitab yang mukjizat, kitab yang banyak fadail bagi mereka yang sentiasa melaziminya. Ada yang berikutnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna Allaha kataba al-hasanati was-sayyi'at thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'ashra hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah. وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. Maksudnya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang baginda riwayatkan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah keburukan. Kemudian dia menjelaskannya. Sesiapa berazam untuk mengerjakan sesuatu kebaikan tetapi dia tidak mengerjakannya, maka Allah mencatat pada sisinya satu kebaikan yang sempurna. Jika dia berazam mengerjakan satu kebaikan lalu dia mengerjakannya, maka Allah mencatat pada sisinya 10 kali kebaikan sehingga 700 kali ganda. Bahkan berlipat ganda lagi. Dan sesiapa yang berazam untuk mengerjakan suatu keburukan tapi dia tidak mengerjakannya, maka Allah akan mencatat pada sisinya satu kebaikan yang sempurna.
Jika dia berazam untuk mengerjakan satu keburukan, lalu dia mengerjakannya, maka Allah akan mencatat baginya satu keburukan sahaja. Maka hadis ini merupakan satu hadis yang menceritakan tentang betapa rahmatnya Allah kepada kita. Iaitu kebaikan yang kita nak buat, dengan kita niat nak buat, Allah dah bagi pahala pada kita. Satu, kebaikan yang Allah berikan. Dan kalau kita buat apa yang kita niatkan, yang kita azamkan itu, maka Allah Ta'ala akan gandakan dengan 10 kali kebaikan. Atau 700, atau lebih daripada itu, melihat kepada keikhlasan dan kesempurnaan amal kita. Adapun perkara kejahatan, dosa, dengan azam, Allah tak anggap itu lagi sebagai satu dosa. Melainkan bila mana kita buat benda itu, maka Allah akan tulis Allah akan minta malaikat tulis satu kejahatan saja, tak digandakan dosa kita. Kebaikan digandakan, kejahatan tak digandakan. Bayangkan orang yang berada di akhirat, dalam mizan dia, neraca amalan dia, keburukan lebih berat berbanding amalan. Keburukan yang tak digandakan lebih berat berbanding amalan kebaikan yang digandakan. Banyak mana dosa yang dia buat. So ini yang kita kena fikirkan. Allah sangat rahmat kepada kita. Kebaikan digandakan dengan gandaan yang tak terkira banyaknya. Kejahatan Allah tak gandakan. Melainkan kejahatan itu dilakukan pada sesuatu keadaan. Contohnya ada kejahatan yang digandakan. Contohnya kejahatan yang dibuat di tanah haram, itu digandakan. Buat dosa dekat Mekah, dekat Madinah, digandakan sebab tempat yang suci. Dosa yang dibuat dalam bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, bulan Rajab, digandakan oleh Allah Ta'ala sebab ini bulan-bulan yang mulia. Dan dosa yang dibuat oleh orang yang memiliki kemuliaan, contohnya pada isteri Nabi SAW, kalau mereka buat dosa, maka dosa mereka itu digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan kemuliaan yang Allah letakkan pada diri mereka. So ini antara faktor-faktor yang akan menggandakan dosa. Secara umumnya, dosa tak digandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan jika ia dilakukan di tempat-tempat yang tertentu, masa yang tertentu dan individu yang tertentu. Hadis yang berikutnya daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah Ta'ala man 'ada li waliyan faqad adhantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu bihi wa rijluhu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'utiyanna wa la in ista'adzani la'u'idzanna. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam, bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, sesiapa yang memusuhi waliku maka telah aku isyaratkan perang terhadapnya. Tidak ada cara seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku yang lebih aku cintai, melainkan mereka beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Dan hamba-Ku selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan nawafil, perkara-perkara sunat, maka aku akan mencintainya. Dan jika aku telah mencintainya, maka aku ialah pendengarannya yang digunakan untuk mendengar, penglihatannya yang digunakan untuk melihat, tangannya yang digunakan untuk memukul dan kakinya yang digunakan untuk berjalan. Jika dia memohon kepadaku, nescaya akan aku memperkenankannya. Dan jika dia memohon perlindungan daripadaku, nescaya akan aku melindunginya. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ketiga ini adalah hadis yang menceritakan tentang kelebihan seorang wali Allah Azza wa Jal. Sebelum kita bincang lebih lanjut, apakah itu wali? Siapakah itu wali Allah? Wali band? Tak. Wali band bukan wali Allah. Nama band itu wali. Wali Allah ialah, dalam Al-Quran Allah sebutkan sifat wali ada dua sahaja, iaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah yang pertama ialah mereka yang beriman. Yang kedua ialah mereka yang bertakwa. So kalau ada dua sifat ini pada diri kita, kita pun wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah ini ialah Allah akan pelihara kita, Allah akan menjaga kita, Allah akan membantu kita. Ini kelebihan seorang wali Allah Subhanahu wa taala. So wali itu sesiapa saja boleh menjadi wali Allah Taala. Ia bukan satu title yang eksklusif. Hanya kelompok tertentu je yang boleh jadi wali. Tak. Semua orang boleh menjadi wali Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia beriman dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wali ini kalau kita tengok yang mendakwa aku ini wali, tengok diri dia. Jadi beriman ke tak beriman? Kalau tak beriman, confirm dia bukan wali Allah. Dan kalau dia beriman pula, tengok ciri yang kedua, bertakwa ke tidak?
Di Indonesia ramai yang mengaku wali Allah, kan boleh bercakap dengan semut, boleh bercakap dengan ini dan ini kan. Mama Ghufran dengan nama dia. Dia kata dia wali Allah, kan dia berbicara dengan malaikat, berbicara dengan itu dan ini. Ini kasih orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. So ini merupakan individu yang bercanggah dengan sifat wali yang sebenar, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan wali Allah ini, Allah memberikan jaminan pemeliharaan pada dia. Allah kata dalam hadis qudsi ini, siapa yang memusuhi wali Allah, maka dia telah mengisytiharkan perang pada Allah Azza wa Jalla. Allah akan memerangi mereka yang memusuhi wali-wali Allah Subhanahu wa Taala. Dan Allah sebutkan juga bahawa antara ibadah yang paling Allah suka untuk kita lakukan dalam rangka kita nak mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melakukan perkara yang fardu. Buat yang fardu. Kemudian kata Allah Azza wa Jalla, hamba-Ku ini tak cukup dengan yang fardu, dia tambah pula dengan benda yang sunat sehingga aku lebih sayang pada dia, lebih cinta pada dia. Maka Allah sebutkan antara ibadah yang paling Allah suka ialah benda yang wajib dulu. Buat yang tu dulu, and then baru kita tambah dengan benda-benda yang sunat. Dan bila mana kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Taala, apa kesan dia? Allah sebutkan, aku akan menjadi pelihatannya, pendengarannya, kakinya, tangannya. Maksudnya apa dia? Adakah maksud Allah bercantum dengan kita? Tak. Ini pemahaman akidah yang salah, batiniyah. Dia kata Allah itu masuk dalam badan kita. Tak. Ini pemahaman yang akidah yang sesat. Maksud Allah merupakan pendengaran, pelihatan, kaki tangan kita ialah Allah mengawal kita. Kita tengok benda-benda yang Allah halalkan sahaja. Tak tengok benda yang haram. Dengar benda yang halal. Tak dengar benda-benda yang haram. Tangan kita buat benda-benda yang halal. Itu maksudnya Allah menjaga setiap anggota kita, agar apa yang kita buat itu benda-benda yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang berikutnya hadis yang ke-39 daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wa nisyan wa mastukrihu alaih. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memaafkan umatku disebabkan aku beberapa perkara itu, keterlanjuran, lupa dan segala sesuatu yang dipaksa. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Ibn Majah, Al-Bahaqi dan selain daripada mereka berdua. Okay, hadis yang ke-39 ini ialah hadis yang Nabi sebutkan tentang ada 3 benda yang Allah Subhanahu wa Taala tidak akan menganggap ia sebagai satu dosa. Yang pertama ialah al-khata', iaitu tersilap. Orang yang tersilap maka dia tak berdosa, Allah ampuni dia. Yang kedua ialah an-nisyan, orang yang terlupa, juga Allah tak anggap itu sebagai satu dosa. Yang ketiga ialah wa mastukrihu alaih, iaitu orang yang dipaksa. So ini 3 keadaan yang Allah Azza wa Jalla tidak akan menganggap ia sebagai dosa kalau dia buat benda ni. Tersilap, contohnya orang itu dia tersilap bunuh orang, disangka itu musuh Islam. Tiba-tiba dia terbunuh kawan dia sendiri, maka Islam memberikan keampunan pada dia. Allah tak anggap itu sebagai satu dosa yang besar. Tak, sebab dia tersilap, terlupa. Contohnya kita ini tertidur, penat sangat balik ke sekolah, balik kampung nanti, tidur, ngantuk sangat tidur sebelum lepas asar. Bangun-bangun dah isyak dah, lepas maghrib, terlupa. Maka Allah Ta'ala ampunkan kita sebab kita terlupa, tak sengaja. Yang ketiga, orang yang dipaksa. Contoh kita ni ditangkap oleh Zionis, oleh Yahudi. Dia paksa kita untuk kata Allah itu ada 2. Maka kita dipaksa. Kalau kita sebut benda yang dinyatakan itu, maka itu tidaklah mengeluarkan daripada Islam dan tidak berdosa sebab kita dipaksa, bukan atas kerelaan hati kita. Macam yang berlaku kepada Ammar bin Yasir. Ibu dan ayahnya syahid, kan, Sumayyah dan juga Yasin. Kedua-duanya syahid, memilih untuk mati. Tetapi Ammar, iaitu anak bersumayyah dan juga Yasir, anak beryasin, dia memilih untuk ikut kehendak tuan dia, iaitu orang yang musyrik, iaitu musyrikin Makkah, supaya dia ini mengkufuri ajaran Muhammad. Maka disebabkan itu Ammar terlepas. Lalu Ammar ini dia rasa menyesal. Dia kata, wahai Nabi, dia jumpa Nabi SAW, dia kata, wahai Rasulullah, aku buat dosa yang besar.
Aku telah mengungkap kata-kata yang kufur. Maka kata Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla menyatakan, tak berdosa orang yang dipaksa dalam keadaan wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ketika dia ucapkan kata-kata yang kufur itu, tetapi jantung hatinya teguh beriman kepada Allah, maka tak berdosa. Maka ini radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallam bimankibai faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantaziris sabah wa idza asbahta fala tantaziril masa wa khudh min sihhatik limaradika wa min hayatika limautik. Maksudnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bahuku seraya bersabda, hiduplah kamu di dunia seakan-akan kamu seorang yang asing atau pengembara. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, apabila engkau berada di waktu petang, maka janganlah kamu menunggu ketibaan waktu pagi. Dan apabila kamu berada di waktu pagi, maka janganlah kamu menunggu ketibaan waktu petang. Ambillah peluang waktu kesihatanmu sebelum datang waktu sakitmu, dan waktu hidupmu sebelum datang waktu ajalmu. Riwayat Al-Bukhari. Hadis ke-40 ini adalah hadis yang mengajar kita macam mana kita nak memposisikan diri kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Ada dua keadaan yang Nabi berikan kepada kita. Sama ada kita ini menganggap kita sebagai seorang yang asing atau sebagai seorang pengembara. Orang yang asing ialah orang yang pergi ke sesebuah negara dan dia tak bercadang nak stay sampai bila-bila. Dia akan balik semula ke tempat asal dia. Ini orang yang asing. Macam warga asing di negara kita datang belajar, habis belajar dia akan balik semula ke negara dia. Ini orang yang asing. Yang kedua ialah abirus sabil, iaitu pengembara. Orang yang mengembara ini, dia ini menganggap dunia ini macam R&R sahaja, rawat dan rehat. Singgah sekejap and then sambung balik perjalanan dia. So Nabi SAW memberikan kita dua keadaan untuk kita pilih. Nak pilih yang mana? Seorang yang asing atau seorang pengembara di dunia ini. Kata para ulama, mana yang lebih afdal, pengembara ke orang yang asing? So kata para ulama, yang afdal ialah orang yang mengembara. Kerana orang yang mengembara ini, mereka takkan ambil dunia lebih banyak berbanding orang yang asing. Kerana orang yang asing ini, kalau dia datang ke negara orang, dia belajar ke, dia bekerja ke, mungkin dia akan beli rumah, akan beli kereta, akan kumpul harta. Berbanding orang yang mengembara, dia akan singgah sekejap je, R&R. Dan dia hanya ambil apa yang perlu dan teruskan perjalanan. So orang yang ambil dunia lebih sedikit lebih baik berbanding orang yang ambil dunia dengan lebih banyak. So Nabi SAW mengajar kita agar kita ini sentiasa memandang akhirat. Dunia merupakan tempat sementara bagi kita. Tempat untuk kita beramal, untuk kita cari kebaikan yang banyak, untuk kita bawa bertemu dengan Allah pada hari akhirat kelak. So, nak selamat dekat dunia ni, anggap kita sebagai seorang yang asing, yang mana kita ini singgah je kat dunia dan kita akan balik semula ke akhirat. Ataupun kita sebagai seorang pengembara yang hanya kita stop sekejap je untuk minum, hilangkan letih, dan dia kita sambung perjalanan kita untuk menuju ke akhirat. So ini cara untuk kita berjaya di dunia ini. Jangan kita ambil dunia melebihi apa yang kita perlukan. Ambil sekadar yang diperlukan sahaja dan kita punya pandangan ialah akhirat, bukannya dunia. Hadis yang second last ayat 41 daripada Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallam la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Daripada Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga hawa nafsunya mengikuti apa yang telah aku ajarkan. Hadis hasan sahih yang kami meriwayatkan daripada kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih. Okay, ini merupakan hadis yang satu lagi yang menceritakan cabang-cabang keimanan. Iaitu orang yang sempurna imannya ialah orang yang tidak menuruti hawa nafsu dia. Kerana hawa nafsu kita ini akan sentiasa mendorong kita untuk buat perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menyatakan innan nafsa la'ammaratun bisu'. Nafsu itu akan sentiasa mendorong kita untuk buat benda-benda yang tak baik, benda yang Allah murka, yang Allah marah. Maka orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ikutan,
maka mereka ini kelak akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana itulah antara faktor yang terbesar berlakunya bid'ah, benda-benda yang direka ini disebabkan nafsu. Mereka telah mendahulukan nafsu berbanding nas Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Kerana mereka nak kejar sangat kemelampauan dalam beribadah ikut nafsu ini, maka kelak mereka akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah jangan kita ini mempertuhankan nafsu kita. Apa yang nafsu kata kita okey. Apa yang Allah kata tak buat pun. Jangan kita menjadikan nafsu kita itu sebagai Tuhan, sebagai leader kita, jangan. So Nabi sebutkan tidak sempurna iman kita selagi mana nafsu kita itu kena ikut kita. Kena ikut petunjuk Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru cara yang betul. Maksudnya nafsu kena tunduk pada kebenaran, pada kebaikan, pada ketaatan. Bukannya nafsu yang menentukan hala tuju kita. Tak. Ini orang yang akan rugi pada hari akhirat kelak. Yang terakhirlah hadis yang ke-42 daripada Anas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna adam innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, selagi mana kamu memohon dan berharap kepadaku, maka aku tetap mengampuni segala dosamu yang telah lalu dan aku tidak akan mempedulikannya. Wahai anak Adam, jika dosamu setinggi langit, lalu kamu mohon keampunan kepadaku, nescaya akan aku ampuni bagimu. Wahai anak Adam, jika engkau datang kepadaku dengan kesalahan seluas permukaan bumi, lalu kamu datang menemuiku tanpa menyekutukanku dengan sesuatu, niscaya akan ku datangkan keampunan kepadamu seluas itu juga. Riwayat Al-Tirmizi, beliau menilai hadis ini sebagai hasan sahih. Hadis yang terakhir adalah hadis yang ke-42. Jauh perjalanan kita daripada pukul 8 tadi sampai dekat pukul 1 lah. Biasanya hadis 40 ni kita baca 3 tahun baru habis. Tapi ini 4 jam kita boleh habiskan insya-Allah. Hadis terakhir adalah hadis tentang si'atu maghfiratillah azza wa jal. Betapa luasnya keampunan Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini, kita mengharapkan keampunan Allah. Allah mendatangkan Ramadan, bulan keampunan. Tidak ada guna hidup di dunia kalau kita tidak mengecapi keampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah Al-Imam Nawawi meletakkan hadis ini merupakan hadis terakhir, seakan-akan beliau nak memberikan gambaran kepada kita. Pengakhiran kita ini ialah kita mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila mana ada orang meninggal, kita mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa, kita minta keampunan untuk si mati tersebut. Kerana itu merupakan elemen yang terpenting bagi setiap daripada kita, keampunan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis ada tiga perkara yang Allah Azza wa Jalla sebutkan. Ini hadis kursi. Untuk kita mencari keampunan Allah, yang pertama dengan kita berdoa, ya Allah ampunilah aku. Dan doa itu perlu disertakan dengan pengharapan ar-raja, innaka ma da'awtani wa rajawtani. Doa dengan pengharapan, ya Allah, hanya engkau yang boleh mengampunkan, ampunilah aku wahai Allah. Itu cara yang pertama nak dapat keampunan Allah. Yang kedua dengan kita beristighfar. Perbanyakkan istighfar, maka Allah akan ampuni kita. Yang ketiga dengan kita ini bertemu dengan Allah pada hari akhirat dengan tidak mensyirikkan Allah. Dengan iman yang benar, dengan iman yang sahih, maka itu akan menyebabkan kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah pada hari akhirat Allah Azza wa Jalla minta Nabi sallallahu untuk mengeluarkan hamba-hamba dia, walaupun ada sekelumit iman dalam api neraka, keluarkan masuk dalam syurga. Maksudnya iman yang sebesar zarah boleh menyelamatkan seseorang itu daripada dia kekal dalam api neraka. Allah memberikan keampunan pada dia. Mungkin Allah azab dia terlebih dahulu, dan akhirnya Allah akan ampunkan dia, masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. So itu tiga benda yang boleh kita lakukan untuk kita mengecapi keampunan Allah. Doa, istighfar, yang ketiga ialah kita memelihara iman kita.
Jangan kita menyekutukan Allah dengan sesuatu. Orang yang beriman, mereka itulah yang akan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun imannya setipis kulit bawang sekalipun, kalau Allah nak ampunkan, Allah boleh ampunkan. Insya'a azabahu, jika Allah nak hukum, Allah boleh hukum. Wa insya'a, Allah boleh ampunkan dia. Kalau Allah nak, Allah boleh ampunkan dia. Maka so itulah hadis yang terakhir dalam hadis 40, iaitu tentang keampunan Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kita, memberikan kita kefahaman yang baik, memberikan kita istiqamah dalam beramal. Mudah-mudahan ada kebaikan dan manfaat pada pagi ini sampai ke petang, sampai ke tengah hari kita berbincang. Moga ada sedikit ilmu yang boleh untuk kita amalkan dalam kehidupan seharian kita dan kita sampaikan kepada rakan-rakan kita, saudara kita dan keluarga kita yang tidak hadir pada hari ini, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lam. So saya serahkan kepada saudara pengurusi majlis Ustaz Zulfatih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Mushfiq bin Ahmad Ayub atas syarahan dan penyampaian bagi daurah hadis 40 kita pada pagi petang ini. Jadi alhamdulillah kita dah selesai menelusuri 42 hadis karangan Imam An-Nawawi. Kalau kita lihat di papan layar ini adalah sanad daripada Ustaz Muhammad Mushfiq, daripada Ustaz Mushfiq kepada gurunya, kepada gurunya, kepada gurunya sampai kepada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi ini adalah disiplin yang perlu semua pelajar agama Islam, pelajar pengajian Islam. Bila mana kamu nak belajar agama, kamu perlu melihat kepada guru kamu, adakah dia guru yang ada autoriti, yang ada tauliah sanad. Tetapi kamu kena lihat juga, kalaulah dia ada sanad tapi penyampaian dia, info dia menyeleweng, tetap kita menolak dia. Jadi kalau kita lihat, ini antara contoh sanad Ustaz Muhammad Mushfiq. Jadi untuk di masa akan datang, kalau ikut sekarang, kamu orang yang ke-16, betul Ustaz? Kalau ikutlah, kalau Ustaz Mushfiq mengijazahkan kepada kamu hadis 40 ini, maka kamu adalah orang yang ke-16. 16, 15, 14, 13, 12, 14 sampai Imam Nawawi. Jadi kalau ikutkan perkiraan sanad beliau agak tinggi. Saya sendiri 2014 saya orang ke-18. So saya bawah kamu. Jadi bila saya datang ke majlis ni, kalau Ustaz Mushfiq mengijazahkan kepada saya apa yang disampaikan tadi, maka saya akan naik ke orang yang ke-16 pula. Itu sanad. Dalam bidang Quran pun ada. Cuma dalam bidang hadis ni dia lebih banyak. Kalau bidang Quran, guru-guru kita dalam level 30 orang, 32 orang daripada dia kepada Nabi. Hadis ini biasanya boleh skip, boleh angkat separuh daripada nama-nama ulama-ulama tersebut. Jadi untuk menyempurnakan majlis kita pada malam ini, pada malam ini, macam kuliah. Okay, sebelum tu, saya nak buka 1-2 minit. Kalau anak-anak ada apa-apa soalan nak dikemukakan kepada Al-Fadhil Ustaz, boleh terus bertanya. Untuk pengetahuan kamu juga, kalau kamu buka Google, kamu nak search apa-apa berkaitan hukum, berkaitan apa-apa jawapan persoalan-persoalan agama di dalam Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, Al-Fadhil Ustaz antara salah seorang penulis jawapan tersebut. Benar Ustaz? Dulu Ustaz, tapi penulisan masih kekal. Jadi ini kita katakan amalan jariah lah. Kan? Walaupun Ustaz dah tak berkhidmat di Jabatan Mufti, tetapi kalau kamu lihat beberapa hukum, beberapa persoalan terkini berkaitan agama, akan ada nama Ustaz Muhammad Mushfiq bin Ahmad Ayub dalam Jabatan Mufti punya site, punya website. Okey, ada beberapa soalan ke kalau nak diajukan? Ada yang tanya juga tadi Ustaz, apa maksud Azza wa Jal? Mereka tak familiar. Mereka tak familiar Ustaz. Boleh Ustaz cerita 1 minit? Azza wa Jal ni apa dia Ustaz? Biasa subhanahu wa ta'ala. Kamu belum dengar Jalla wa Ala pun belum lagi. Jalla wa Ala ada, Azza wa Jalla ada. Silakan. Bismillah. Itu antara ucapan kita nak membesarkan Allah Azza wa Jalla kan. Azza wa Jalla, subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluh. Ini semua ungkapan dalam kita nak membesarkan Allah Azza wa Jalla. So itu je, tak ada benda sangat pun. Kan? So dalam term kita nak memuji Allah, kita boleh puji Allah dalam banyak bentuk, dalam banyak cara. Yang penting, kita punya akidah kita, tauhid kita nak membesarkan Allah Azza wa Jalla. Itu je. Allah merupakan zat yang layak untuk dibesarkan. Manusia ini makhluk yang lemah. Okay?
Itu je, tak ada benda sangat. Jalla jalaluh azza wa jal, macam Allah itu maha besar, maha agung, maha mulia. Itu je maksud dia. Wallahu ta'ala alam. Okey, baik. Seterusnya bagi kita menyempurnakan sesi penyampaian cenderahati kepada Al-Fadhil Ustaz Majlis dengan segala hormat yang menjemput guru kanan mata pelajaran pendidikan Islam Ustaz Muhammad Khalil bin Ramli untuk menyempurnakan sesi penyampaian. Dipersilakan. Di majlis mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Khalil atas penyampaian cenderahati tersebut. Baik anak-anak, rakan-rakan guru yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, sekadar peringatan, diminta kamu jaga dengan baik modul hadis ini. Hadis ini adalah kalam Nabi SAW, bukanlah setaraf dengan Al-Quran, tetapi adabnya tetap perlu dijaga. Jangan biar merata-rata kerana dikhabarkan, saya dimaklumkan ayahanda akan menyemak modul kamu ini. Adakah masih ada bersama kamu ataupun dihilangkan? Kalau dihilangkan akan dikenakan denda. Jadi sila ambil pedoman, panduan daripada modul ini, baca selalu. Mungkin lepas ini bila kita buat fasa seterusnya pertandingan hafazan hadis 40, tak ada alasan kamu tak ada handout, kamu tak ada hadis untuk kamu baca dan hafalkan. Jadi sebagai penutup, kita meminta izin Ustaz untuk membacakan silsilah sanad daripada guru-guru beliau kepada Imam Nawawi untuk ambil feel kamu. Kamu belajar daripada Ustaz Mushfiq daripada siapa kepada siapa. Moga-moga dapat beri kamu semangat dan kekuatan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ke dah boleh balik dah ni? Nak kena sambung sejam lagi. So ini contoh sanad. Sanad ni adalah rantaian perawi. Sanad ini merupakan tradisi para ulama lah dalam menyampaikan ilmu. Supaya ilmu yang kita peroleh itu ialah ilmu yang memiliki asal dia. Okay. So ini antara contoh dia. Ini yang saya dapat, Ustaz Umaidi pun ada. Saya sama belajar dengan dia, dengan Syekh Taufik Damrah. Dan sanad ini antara, dia tidak ada apa-apa kelebihan pun. Kadang-kadang adik-adik yang depan ni mungkin lagi alim daripada saya kat depan ni. Ataupun guru-guru ni lagi alim. Ini hanyalah sedikit daripada pengalaman je lah. Sebab mencari sanad ini merupakan salah satu sunnah para ulama. Okay? Bukan sunnah Nabi, sunnah para ulama. So, biasanya sanad ini dimulakan dengan, macam biasa memuji Allah Azza wa Jal dan cerita tentang kelebihan sanad. Sini al-isnadu silahul mu'min. Sanad itu merupakan senjata orang yang beriman. Lalu, bila mana kita membaca di hadapan guru kita dan ada guru yang mutasyaddid, yang agak strict, kadang-kadang beliau ini mensyaratkan untuk kita baca keseluruhan hadis. Yang first sampailah hadis yang terakhir. Ada guru yang macam tu. Dan ada guru yang sedikit mutasahil, yang dia macam longgar sikit, baca 2-3 hadis, maka aku akan ijazahkan ke semua hadis. Ada juga guru yang macam tu. So dalam kes ini, hadis 40, biasanya kita akan baca ke semua hadis di hadapan guru kita. Dan guru itu akan memperbetulkan jika ada salah baris. Dan guru akan memberikan komentar pada kalimah yang perlu dijelaskan. So itu prosesnya. Lepas dah settle, maka guru kita akan keluarkan sijil ni. Dia kata, sesungguhnya si fulan atau murid ni telah membaca di hadapan aku kitab Arba'in Nawawiyah ni atau hadis 40 ini secara kesemuanya ke atau secara sebahagiannya ke, maka aku mengijazahkan kepadanya buku ini. Dan aku telah membaca buku ini dengan guruku. Kalau kat sini nama guru kepada guru saya iaitu Syekh Bakri At-Tarabishi. Kan ulama Syria dah meninggal lah. Rahmatullahi alaih. Dan kalau kita baca silsilah nama itu, kalau boleh turunkan sikit. Boleh turun sikit tak? Okay, lagi. Okey dah. Okey, so dia kata fa'ajaztuha bihi. Ini kalau perempuan lah fa'ajaztuhu kama ujistu
an Syekhina Taufiq Dhamrah. Ini saya ambil daripada guru saya, iaitu Dr. Syekh Taufiq Dhamrah, seorang ulama Jordan. Dan beliau baca dengan guru dia, iaitu Syekh Allamah Syekh Bakri bin Abdul Majid At-Tarabishi, dah meninggal. Dan Syekh At-Tarabishi ni antara ulama Quran yang ada sanad yang ali, sanad yang tinggi. Maksud sanad ali adalah sanad yang individu dia tak ramai dalam sanad tu. Maksud sanad semakin tinggi bila mana berkurangnya perawi dia. Semakin kurang orang, semakin tinggi sanad tu. So Syekh Bakri Tarabishi baca dengan Syekh Muhammad Salim Al-Hilwani. Syekh Salim pula baca dengan Syekh Mahmud bin Muhammad Nasib Al-Hamzawi. Dan begitu seterusnya sampailah kepada Al-Imam Ibn Hajar pun ada. Ibn Hajar dibaca dengan Syekh Abi Ishaq Ibrahim bin Abdul Wahid At-Tanuhi. At-Tanuhi baca pula dengan anak murid Al-Imam Nawawi, iaitu Ibn Attar. Ibn Attar ini merupakan murid kanan Imam Nawawi, dan Ibn Attar antara gelarannya ialah An-Nawawi Saghir, Nawawi yang kecil. Ibn Attar dia sangat sayang pada An-Nawawi. Dan Ibn Attar ambil buku ini daripada Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, iaitu penulis kitab ini. So itulah sanadnya, maksudnya daripada penulis sampailah kepada kita. Apa kelebihan dia? Tak ada benda pun. Ini hanya kita meneruskan tradisi ilmu sahaja. Kita tak kata orang yang ada sanad, oh ilmunya lagi berkat. Tak semestinya. Keberkatan ilmu berada pada amalan. Orang banyak ilmu tapi tak beramal, tak bagus juga. Kan, itulah kata Al-Imam Syafi'i, ilmu itu bukan apa yang dihafal, ma hufidh, wa innamal ilm ma nafa'. Ilmu yang memberi manfaat, itu yang sebenarnya. So kalau kita ada sanad banyak pun tapi tak beramal, tak faham pun, tak ada guna pun. So sanad ini adalah kita nak teruskan tradisi sahaja, nak rasa macam mana cara ulama dulu belajar, maka inilah cara dia. Tapi adakah ada nilai tambah pada ilmu? Tak ada sangatlah. Melainkan kita belajar betul-betul, faham dan amalkan. Itu sahaja. Kan wallahu ta'ala alam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Jadi itu sahaja penerangan daripada Al-Fadhil Ustaz. Jadi penutupnya saya mohon maaf terlanjur terlebih bicara. Kita mohon maaf kalau dalam majlis kita pada tengah hari ini, petang ini ada kepincangan, ada lengoh-lengoh kan. Nampaknya geng-geng murid-murid ni lengoh kan. Kan lengoh duduk lama kan. Saya pun lengoh duduk lama walaupun berdiri. Tapi saya ucapkan tahniah kepada semua di atas kejuhudan kamu, kesungguhan kamu, kesetiaan kamu daripada awal hingga akhir. Moga Allah limpahkan keberkatan, kerahmatan dan kefahaman kepada kamu untuk memahami hadis Nabi. Moga sebab itu Allah terbitkan rasa cinta kepada Nabi SAW. Jadi itu sahaja. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bergilir-gilir solat dan makan. Lepas tu boleh masuk kelas terus dan boleh balik ke pangkuan jalan. Bagi itu sahaja, okey, boleh bersurai dengan penuh tertib dan hormat keluar daripada dewan.